Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke muka surat 223. InsyaAllah kita akan bertadabbur sama-sama muka surat 223. InsyaAllah daripada surah Hud, InsyaAllah ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-19. Jadi sebelum daripada kita teruskan, InsyaAllah minta feedback semualah kepada yang hadir, sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ni, suara dan juga gambar insyaAllah untuk mendapat kepastian. Jadi insyaAllah saya teruskan. Pagi ni kita tengok, kita akan mulakan insyaAllah dengan membaca ayat daripada ayat 13 daripada surah Hud ni insyaAllah. Saya akan baca dulu insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mislih muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan tengok sedikit daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada surah Hud. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, kita ulang sedikit lagi bahawa surah Hud ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang terakhir semasa Nabi kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi yakni semasa Nabi SAW berada pada tahun yang ke-11, 12, 10, 11 ataupun 12, iaitu setelah daripada kewafatan Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda, dan kemudian seterusnya selepas daripada itu ialah kematian juga Abu Talib, bapa saudara baginda. Dan kemudian setelah daripada baginda Nabi SAW pergi ke Taif dan telah dironta batu oleh orang-orang Taif. Jadi tahun ini kita panggil sebagai tahun kesedihan. Jadi insya-Allah dalam keadaan tersebutlah maka turunnya surah Hud ni. Surah Hud ini iaitu yang menceritakan banyak kisah-kisah. Tapi sebelum daripada itu, Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada masuk kepada kisah-kisah tentang nabi-nabi dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang kehebatan Al-Quran. Allah taala telah mencabar orang-orang Quraisy ni, orang-orang Mekah, orang musyrik ni yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beberapa perkara. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini bahawa Quran itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian insyaAllah kita akan baca pada hari ini ayat yang ke-13 ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah Allah Ta'ala kita akan baca. Allah Ta'ala menyebutkan tentang yang pertama, am yaqulun. Jadi kita mulakan muka surat hari ini, muka surat 223 ni dengan am yaqulun. Am yaqulun, sebelum daripada ni kita telah baca bahawa orang-orang kafir Quraisy ini telah mengatakan, meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua perkara. Mereka tak nak terima Nabi. Jadi itu keadaan mereka menolak Nabi ini telah menyebabkan Nabi ini kemungkinan akan merasai sempit dada, akan merasai kemungkinan. Jadi perkara-perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana kita baca sebelum daripada ni, iaitu orang-orang kafir ni minta kepada Nabi ni membawa perkara-perkara material, iaitu nak kekayaan, mananya kekayaan awak, mananya awak ni pun miskin, macam mana awak ni kata awak ni benar daripada Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka minta mukjizat, perkara-perkara yang pelik, iaitu mereka minta kepada Muhammad ni kenapa malaikat tak turun bersama dengan awak. Jadi mereka nak tengok perkara-perkara yang pelik. Jadi bagi kita orang Islam, kita kenalah faham satu benda bahawa kita ni menerima Islam bukan kerana kepelikan-kepelikan. Jadi oleh kerana itu jangan tunggu apa-apa yang pelik berlaku untuk menentukan bahawa benar ataupun salah. Benar ataupun salah Islam ni bukan kerana benda-benda pelik ni. Itu kita kena ingatkan. Dalam keadaan kadang-kadang orang Islam ni ada yang menunggu benda-benda pelik berlaku barulah mereka nak terima, nak katakan Islam tu betul.
Kalau tak ada pelik berlaku, maka sebab kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kadang-kadang kepelikan itu menjadi bahan untuk dakwaan orang-orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam berlaku pelik pada mereka, lalu mereka mendakwa bahawa mereka pun betul. Kenapa? Berlaku pelik pada mereka. Jadi sebab itulah kita ni bukan bersandarkan kepada kepelikan. Kita ni adalah bersandarkan kepada hujah. Jadi kita tengok dalam ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat di dalam muka surat 223 yang kita baca pada pagi ni. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, am yakulun, ataupun bukan itu saja makna tuduhan-tuduhan yang mungkin boleh menyebabkan kamu disempit dada, tapi ada lagi am yakulun, ataupun mungkin mereka ni berkata iftarahu, mereka mengatakan Muhammad ni mendakwa benda ni adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iftarah, mengada-ngada maknanya. Am yakulun iftarah, kemungkinan mereka akan mengata, bukan kemungkinan lah, memang mereka mengatakan bahawa Muhammad ni mengada-ngada dengan Quran ni. Iftahu Quran ni, mengada-ngada dengan Quran ni. Lalu katakan Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada Nabi SAW dan juga kepada kita semualah pada hari ini, katakan, kalau kamu kata bahawa Muhammad lah yang mengadakan Al-Quran ni, maka kamu jawab, beritahu kepada mereka, fa'tu bi ashri suwarin misli. Kalau kamu kata Muhammad yang mengada-ngadakan ni, maka tak apa, bawa datang 10 surah yang mislihi. Mislihi maknanya sama dengan Al-Quran ni. Sama dari sudut apa? Sama fil balaghah wa fil fasahah. Dari segi fasahahnya, daripada kehebatan bahasanya, dari segi balaghahnya. Kenapa? Kerana orang-orang Quraisy ni bukan calon-calon orang, bukan orang-orang biasa. Mereka ni merupakan pakar-pakar dalam bahasa Arab kan. Bukan macam kita lah kan, kita of course lah kan. Tapi orang Arab ni, orang Arab zaman Nabi ni, memang kita kata bapak-bapak dari segi bahasa Arab ni. Mereka ada pertandingan lagi setiap tahun kan, dan kehebatan bahasa mereka memang tak boleh ditandingi lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cabar mereka. Muhammad ini bukanlah orang hebat dari segi bahasanya. Sebelum daripada menjadi Nabi ni, bukan orang menang pertandingan, tapi mereka yang pandai. Kalaulah mereka pandai, jadi kamu ada kan selama sebagai pengakuan. Jadi apa yang berlaku? Bukan hanya dalam ayat ni disebutkan asyri suwarin misli, 10 surah. Ayat yang lain diminta satu je. Satu je. Yang pendek pun tak apalah kan. Yang pendek apa surah yang pendek? Surah Wal Asri ke, surah Inna A'tayna ke, kan surah pendek kan. Tapi kenapa tak boleh buat? Buatlah. Kalau kamu kata bahawa Muhammad yang mengadakan, akhirnya mereka cuba buat tapi memalukan. Apa yang mereka buat tu memang tak boleh tanding langsung dengan Al-Quran. Jadi nak menunjukkan bahawa kalau kamu dah tak mampu untuk melawan Quran ni, kenapa? Jadi Allah SWT muftarayat. Allah Ta'ala sebut sini bi ashri suwarin mislihi muftarayat. Muftarayat mana yang dibuat. Kalau kamu kata Nabi tu buat, kamu buatlah juga. Kalau kamu kata Muhammad tu buat, kamu buat juga. Wada'u man istata'tum min dunillah. Allah Ta'ala cabar mereka, wada'u, ajaklah man istata'tum, minta tolong kepada siapa-siapa saja, tak kira orang Arab, orang ramai. Minta tolonglah siapa-siapa, seluruh tanah Arab tu kan, yang pandai bahasa Arab tu kan, man istata'tum, yang kamu mampu, min dunillah, tapi selain daripada Allah, jangan minta dengan Allah. Jadi maknanya sekarang apa yang berlaku? Tak mampu. Allah Ta'ala sebut in kuntum shadiqin. Kalau kamu dakwa, kalau kamu kata benar, kalau kamu ni benar dengan dakwaan kamu tu, tak apalah minta tolong. Jadi apa yang berlaku ialah tak mampu mereka ni. Jadi bila tak mampu, kalau ikutnya, jadi sebab tu atas ni ada juga orang yang telah masuk Islam disebutkan oleh ahli tafsir. Jadi kemudian selepas daripada tu ayat yang ke-14, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata fa'illam yastajibu lakum. Fa'illam yastajibu lakum maknanya kalau kamu semua dah minta kepada orang ni nak tolong, supaya tolong kamu. Jadi kalau mereka ni tak sahuti, mana ada orang nak sahut? Mana ada orang berani nak sahut apa, nak tolong orang Quraisy tu? Ada orang nak tolong? Tak ada mampu pun, tak ada orang pun mampu tolong mereka. Sebab apa? Orang Quraisy ni memang orang dah paling hero dalam bahasa Arab kan. Jadi nak tolong macam mana? Jadi fa'illam yastajibu lakum, kalau tak ada orang nak tolong kamu, tak ada orang nak sahut kamu, fa'lamu, katakanlah, ketahuilah, annama, sesungguhnya unzila bi'ilmillah, ianya Quran ini turun dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu Allah dengan ilmu manusia sangat-sangat jauh perbezaannya. Langit dan bumi, bukan langit dan bumi, bahkan lebih daripada itu lagi. Kita nak bandingkan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ilmu Allah Ta'ala tahu mengetahui semua perkara kan.
Ilmu manusia, apa yang mereka tahu? Mereka tahu apa yang sekeliling, apa yang mereka dapat lihat, apa yang mereka dapat fikir, apa yang mereka dapat dengar. Itu saja kan. Itu saja yang mereka tahu. Tapi apakah mereka tahu benda-benda yang mereka tak luar daripada panca indera mereka? Tak mampu. Jadi Allah SWT sebut, sesungguh fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Sesungguhnya Quran ni turun dengan ilmu Allah. Jadi sebab itulah manusia pada hari ini kalau mengatakan bahawa mereka ni rasa macam lebih hebat lah, nak buat undang-undang tu lebih hebat daripada undang-undang Allah lah, mereka ni, macam mana nak bandingkan? Jadi sebab itulah kita sepatutnya akur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Kenapa? Ia turun bi'ilmillah, dengan ilmu Allah. Wa alla ilaha illahu, dan tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang sepatutnya diberikan melainkan kepadanya. Dia saja yang berhak. La ilaha illahu fahal antum muslimun. Allah Ta'ala tanya, kamu tak nak muslim lagi? Kamu tetap juga tak nak jadi muslim? Kamu tetap juga fahal antum? Kenapa? Fahal antum, kenapa kamu ni kan? Fahal antum, adakah kamu nak jadi muslim ataupun tidak? Dalam keadaan kamu dah tak mampu ni. Muslim maknanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berserah diri mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Wa Taala kata, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Allah Taala sebutkan di sini yang siapa yang nak yuridul hayah, siapa yang man kana yuridul hayah, siapa yang nak kepada kehidupan ad-dunya. Jadi kehidupan ni ada dua, kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat. Jadi kamu nak yang mana? Kamu nak akhirat ke kamu nak dunia? Kalau kamu nak akhirat, kamu kejar akhirat. Kalau kamu nak dunia, akan dapatlah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut sini. Sesiapa man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang nak kehidupan dunia, wa zinataha, dan juga perhiasannya. Jadi Allah Ta'ala sebut perhiasan di sini kan. Perhiasan maknanya kadang-kadang kehidupan dunia ni bukan mesti harta. Kadang-kadang orang tu dah banyak harta dah, tapi dia nak lagi, dia nak apa? Kadang-kadang dia nak sanjungan, nak glamour, nak famous, nak nama, nak pangkat, nak apalah kan, nak sanjungan daripada manusia dan sebagainya. Jadi itu semua tu dinamakan sebagai kehidupan dunia dan juga zinah. Makna perhiasan-perhiasannya. Kadang-kadang benda tu bukanlah manfaat pun, tapi perhiasan. Sebagaimana kita lah kan, kalau kita tengok kan, kadang-kadang kita ada decoration, kita ada accessories kan, macam kereta kan, kereta ataupun rumah, kadang-kadang benda tu tak manfaat pun. Kalau tangga penting katakan untuk naik ke atas, kalau ini penting, kalau lampu penting untuk menyalakan, tapi setengah-setengah tu untuk decoration kan, dia bukan untuk terang kan, bukan untuk decoration ni mana. Jadi itu Allah Subhanahu Taala sebutkan nama zina. Dalam kehidupan dunia ni kan, ada benda yang perlu untuk manusia, makanan, pakaian, untuk melindungi, tapi kadang-kadang lebih daripada itu lagi. Jadi itu kita panggil zina. Jadi manusia ni, ada manusia ni yang nak kepada apa? Nak kepada kehidupan dunia dan nak kepada zinah dunia tu, kepada perhiasan dunia. Semua benda tu Allah SWT kata, kalau ada orang nak yang macam tu, dia nak macam tu, dia buat kebaikan, dia nak macam tu kan, maka Allah Ta'ala kata, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia apa yang dia nak tu. Nuwaffi, kami tunaikan, ilaihim, untuk mereka, a'malahum, amalan-amalan mereka, fiha, di dalam dunia itu. Jadi maksudnya sini, ada setengah ulama kata bahawa ayat ni adalah untuk berkaitan dengan orang kafir. Iaitu orang kafir lah yang nak kepada dunia tu. Mereka yang nak kepada dunia dan mereka nak kepada zinah dunia, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ada yang kata bahawa ayat ni maksudnya adalah untuk orang-orang yang mana buat satu amalan tapi dia ni mura'un artinya orang yang maknanya nak satu kerana riak, nak kepada dunia. Dia bukan kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia nak kerana dunia. Jadi Allah Taala akan tunaikan kepada dia. Jadi ulama-ulama tafsir sebut sini, antaranya ialah kalau orang tu buat kebaikan, maka dia nak balasan di dunia ni, Allah Taala akan beri kepada dia. Contohnya kan, dia buat baik, dia buat silaturahim dengan manusia, dia buat baik kepada manusia, dia derma kepada manusia, tapi dia nak nama, jadi Allah Ta'ala akan berikan kepada dia. Mungkin Allah Ta'ala beri panjang umur, murah rezeki kepada dia dan sebagainya. Tafsir jalan lain mengatakan macam tu kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala berikan kepada dia apa-apa yang dia nak atas dunia tu, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka itu atas dunia itu la yubkhasun, atas dunia itu Allah Ta'ala tak kurangkan. Maknanya Allah Ta'ala tunaikan, Allah Ta'ala beri apa yang dia nak tu. Sebab apa? Dia nak benda tu, maka Allah Ta'ala berikan. Maknanya bukanlah Allah Ta'ala sekat maknanya kalau dia tu jahat, kalau dia ni riak, kalau dia tak nak akhirat, maka Allah Ta'ala, dia buat kebaikan atas dunia ni, maka Allah Ta'ala tak berikan kepada dia. Tak, Allah Ta'ala berikan kepada dia, la yubkhasun, dan tidak dikurangi. Maknanya dia akan dapatlah apa yang dia nak tu kan. Tetapi
ulaikal lazi, Allah SWT sebutkan ulaikal lazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi di akhirat ulaika, mereka itu allazina laisa lahum fil akhirah, tidak ada bagi mereka itu di akhirat illa an-nar, neraka saja. Sebab apa? Mereka nak dunia. Allah Taala berikan dunia kepada mereka. Jadi ini adalah kita rasai bahawa satu perkara kan yang sepatutnya lah kita ni berfikir kan. Bila kita buat satu benda, kita nak dunia ke kita nak akhirat. Jadi sebab tu orang yang nak buat kerana dunia, nak buat satu benda kerana nak dapat dunia, Allah Ta'ala mungkin kemungkinan beri pada dia dunia ni. Dia dapat senang hidup dunia, dia dapat ni, Allah Ta'ala tak sekat dia kan. Tetapi di akhirat dia takkan dapat apa. Sebab apa? Sebab niat dia hanyalah untuk nak dunia tu. Jadi Allah SWT sebut ulaikal lazina laisa lahum fil akhirati, mereka itu tidak ada bagi mereka itu di akhirat, fil akhirah illa an-nar, melainkan neraka saja. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan Allah Ta'ala kata wahabita makna batala, makna hilanglah, makna tak ada apa-apa lagi. Wahabita ma sana'u, apa yang mereka lakukan, fiha, di akhirat nanti, fiha situ ialah fil akhirah. Jadi semasa di akhirat nanti, apa yang mereka lakukan tidak apa, mereka takkan dapat apa-apa lagi. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka lakukan selama ni di atas dunia ni, penat saja kan. Padahal kalau kita tengokkan balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di akhirat ni kan, sangat-sangat besar kan. Kau nak bandingkan ni, kalau orang tu makna buat satu benda kerana nak akhirat, nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan pahala yang berganda-ganda daripada dia kan. Tengok, bayangkan makna akhirat tu kan selama-lamanya. Jadi dia tak dapat dunia pun tak apa. Itu cara fikir sepatutnya kan, yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara fikir kita sepatutnya ialah kalau kita tak dapat dunia pun tak apa kan, tapi jangan tak dapat akhirat. Jadi kita nak ialah kita nak akhirat tu kan. Jadi buatlah kebaikan atas dunia ni, silaturahim ke, sedekah ke, amalan ke, jihad ke, bersungguh-sungguh ke, bersusah payahkan Islam ke dan sebagainya. Tak apa kan, kerana kita akan dapat akhirat insya-Allah. Kalau tak, kau nak dapat dunia, Allah Taala beri kemungkinan dunia, tapi di akhirat tak dapat apa. Jadi Allah SWT seterusnya sebut kan dalam ayat yang ke-17 insya-Allah. Kita tengok ayat yang ke-17. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. Saya baca sampai situ insya-Allah. Allah SWT kata afaman, Allah Ta'ala buat persoalan sini. Afaman, adakah? Afaman kana ala bayyinatin, adakah seseorang yang berada di atas bayyinah? Bayyinah ni dalam tafsir kata bayan, makna jelas, satu benda yang jelas, bayyinah. Adakah seseorang yang berada di atas benda yang jelas? Iaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy ni yang sembah berhala, sembah apa-apa ni, mereka ni tak jelas sebenarnya. Mereka ni tak ada hujah, mereka ni tak ada sultan, dipanggil sultan makna tak ada hujah yang jelas ni. Kenapa mereka sembah ni? Mereka kata ni ada ni, ni batu ni ada macam ni, berhala ni ada nama dia di belakang dia. Mana ada hujah dia? Tak ada hujah pun. Jadi Nabi SAW datang dengan hujahnya. Datang, jadi jelas. Itu sebab tu dia kata Nabi ni jelas, ala bayyinatin. Jadi Allah SWT buat persoalan sini. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih, adakah seseorang yang mempunyai kejelasan, bawa hujah-hujah, bawa Quran min rabbih, daripada Tuhannya, wa yatluhu, dan kemudian dia baca kepada kamu semua benda tu, dia bacakan apa ni, itu kan. Ataupun ada tafsiran kata yatluhu sini ialah makna yatbi'uhu, makna diikuti pula kan. Kemudian apa? Syahidum minhu, ada syahid. Syahid ni sini makna saksi. Saksi sini makna ialah malaikat. Jadi malaikat yang membenarkannya. Membenarkannya ni, membenarkan apa ni. Jadi makna Nabi tu bukan dia baca macam tu saja, tapi di malaikat datang membenarkan dia kan. Ini betul, ini betul. Makna malaikat yang datang mengajar kepada Nabi, dan kemudian malaikatlah mengatakan bahawa itulah betul. Sebab kalau Nabi bawa satu benda yang tak betul, kalau Nabi mengatakan kepada Allah, terhadap Allah satu benda yang tak betul, nescaya benda tu akan ditolak kan. Malaikat akan beritahu siap-siap kan. Jadi tak benda ni kan. Jadi syahidun, malaikat tu telah datang memberitahu kan, membenarkan. Syahidun minhu wa min qablihi, dan sebelum daripada Quran lagi, min qablihi, min qablil Quran, dan sebelum daripada Quran lagi dah ada dah. Bukannya Nabi Muhammad ni bawa satu benda yang mana tak pernah ada sebelum daripada ni, tak. Sebelum daripada Nabi Muhammad dah ada dah. Apa dia? Kitabu Musa, iaitu kitab Nabi Musa. Kitab Nabi Musa itu Taurat. Jadi
kitab Nabi Musa ni yang telah menjadi imam wa rahmah. Menjadi imam artinya menjadi petunjuk, berada di hadapan dan diikuti oleh orang belakang. Macam Quran juga lah, Quran tu makna imam kita kan. Jadi Quran tu berada di depan, kita yang ikut Quran tu, ikut apa ajaran Quran tu dan sebagainya. Jadi Quran tu ada imam dan juga warahmah, dan Quran tu menjadi rahmah untuk kita. Bukan imam saja, tapi dia menjadi rahmah kepada kita. Jadi begitulah kitab Nabi Musa, Allah SWT sebutkan dia tu menjadi imam dan juga menjadi rahmah. Ulaika yu'minu nabi, Allah Subhanahu wa taala kata mereka tu yu'minu nabi, iaitu dan orang-orang yang beramal tu, man kana ala bayyinatin ulaika yu'minu nabi wa man yakfur bi. Jadi ada bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah orang-orang yang beriman dengan wa man yakfur bihi minal ahzab. Jadi ada satu kelompok yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Muhammad ni. Tapi ada pula Allah Ta'ala sebut sini wa man yakfur bihi, dan sesiapa yang kufur dengan Muhammad ni. Siapa yang kufur dengan minal ahzab. Ahzab ni maksudnya ialah kumpulan-kumpulan yang ramai. Jadi kalau ikutnya memanglah kan majoriti orang-orang yang tak ikut Muhammad ni semasa di Mekah ni ialah itu memang majoriti, kelompok majoriti. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini ahzab. Ahzab ni maknanya kelompok-kelompok yang ramai. Jadi waman yakfur bihi, dan sesiapa yang kufur dengannya, dengan Quran, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW minal ahzab, daripada kumpulan-kumpulan yang ramai itu, fannaru mau'iduh, Allah Ta'ala kata maka neraka untuk dia. Jadi walaupun mereka ni ramai, tidak menjadikan mereka ini selamat. Jadi maknanya selamat tidak selamat ni bukan ditentukan oleh ramai ataupun tak ramai. Walaupun mereka ni ahzab, walaupun mereka ni kumpulan-kumpulan yang ramai tetapi oleh kerana mereka ni kufur dengan Muhammad, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata fannaru mau'iduh, maka nerakalah janji mereka. Fala taku fi miryatin minhu, wahai Muhammad, wahai orang yang beriman, jangan kamu syak terhadap perkara ni, jangan kamu ada perasaan ragu-ragu. Miryah tu maknanya syak. Fala taku fi miryatin minhu, jangan kamu syak pada perkara ni. Innahul haqqu mir rabbik, sesungguhnya apa yang datang ni, Quran ini adalah benar daripada Tuhan kamu. Walakinna aksarun nas la yu'minun, tapi majoriti manusia, aksar tu makna majoriti, majoriti manusia adalah tidak beriman, tak percaya kepada. Jadi maknanya jangan kamu ikut walaupun mereka ni ramai, walaupun majoriti mereka ni tak nak beriman, tapi hendaklah kamu beriman. Jangan kamu syak pun, walaupun keadaan nampak macam lemah dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Seterusnya ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut waman azlam, siapakah yang lebih zalim? Dalam tafsiran kata ialah tidak ada yang lebih zalim daripada orang ni, maknanya yang paling zalim sekali kan. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah dengan pendustaan. Maksudnya pendustaan ini ialah Allah Ta'ala tak macam tu, tapi dia kata Allah Ta'ala macam tu. Apa dia? Ahli tafsir kata ialah sebagai contohnya ahli orang syirik. Orang syirik yang mengatakan bahawa ini berhala ni ada kuasa, berhala ni ada kuasa juga, berhala ni ada kuasa juga, itu semua adalah mengada-ngadakan terhadap Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, seperti apa yang berlaku kepada orang Kristian. Mereka mengatakan bahawa ini anak Tuhan, ini Trinity, ini isteri Tuhan, ini macam-macam kan. Itu semua tu juga mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua bentuk-bentuk ni, kata tafsir jalan lain, ini adalah merupakan bentuk-bentuk iftara 'ala Allah. Jadi Allah SWT kata tidak adalah orang yang paling zalim. Jadi artinya orang-orang musyrik, orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi juga mengatakan terhadap Allah SWT satu benda yang tidak ada. Mereka menipu, tipuan-tipuan, satu benda yang tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengada-ngadakan. Allah Taala kata tidak adalah orang yang lebih zalim daripada mereka ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang yang mengada-ngadakan terhadap pendustaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad, mereka ini nantinya akan dibentangkan, dihadapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah ni, mereka nanti akan dihadapkan, dia akan dijumpakan dengan Allah. Yu'raduna, mereka akan dijumpakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad, dan pada masa itu ashhad sini ialah makna malaikat. Jadi wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kazabu 'ala rabbihim, akan berkatalah malaikat-malaikat yang menjadi saksi pada hari itu, mengatakan kepada inilah Allah Ta'ala kata, mereka ni akan berkata, malaikat-malaikat ni akan berkata haula'il ladzina kazabu 'ala rabbihim, mereka ni lah yang menipu terhadap Tuhan mereka ni, mengata macam ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kan, tapi nak
Allah Ta'ala nak buat, nak nyatakan sini kan bahawa maknanya kan Allah Ta'ala bawa pula saksi-saksi kan, saksi-saksi nak menunjukkan bahawa semua orang tahu kan awak ni menipu. Bukan Allah Ta'ala tahu saja, tapi mereka semua adalah menipu. Jadi Allah Ta'ala bawakan asyhad situ, malaikat-malaikat haula illazina kazabu ala rabbihim. Malaikat tu akan berkata, mereka inilah yang menipu terhadap Tuhan mereka. Ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kata, ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah ke atas orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala sebut atas tu kan, waman azlamu sini, dan kemudian ditutupi dengan laknat Allah ke atas orang yang zalim. Jadi maknanya sinilah, siapakah yang lebih zalim? Jadi orang zalim itu ialah orang-orang yang begini, dan apa yang akan berlaku pada mereka dari akhirat nanti begini, malaikat akan menjadi saksi dan seterusnya. Dan kemudian Allah Ta'ala kata laknat Allah ke atas orang yang zalim. Orang zalim itu orang yang mengada-ngadakan. Jadi maknanya laknat Allah lah ke atas orang-orang yang mengadakan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkara-perkara yang tidak ada. Yang mengatakan Tuhan ada anak, Tuhan ada ibu, Tuhan ada isteri dan sebagainya kan. Semua tu mereka ni adalah merupakan orang yang zalim, dan mereka ni akan berhak untuk mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya ayat yang terakhir di dalam muka surat ini, iaitu ayat yang ke-19. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut allazina yasudduna an sabilillah. Mereka ni orang-orang begini ni, orang-orang ni sama ada orang musyrik ke, orang-orang yang mengadakan orang Trinity ke, orang mengadakan terhadap Allah, mereka ni Allah Ta'ala sebut sifat-sifat mereka lagi, allazina yasudduna. Mereka ni yasuddun menahan an sabilillah maknanya anil Islam. Kata dalam tafsir Jalalain dia kata, iaitu mereka ni menghalang manusia daripada Islam. Maknanya macam-macam mereka buat terhadap Islam kan. Orang nak masuk Islam susah, mereka ni mengada-ngadakan benda-benda yang kata Islam ni tak betul lah, macam-macam kan. Iaitu itu semua tu adalah allazina yasudduna an sabilillah. Mereka ni menghalang manusia daripada jalan Allah. Kemudian wa yabghunaha iwaja. Jadi ni kata-kata yang sentiasa Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran kan. Mereka nombor satu menghalang manusia, yang keduanya yabghunaha iwaja. Yabghunaha iwaja maknanya mereka ini sentiasa cari poin nak mengatakan bahawa Islam tu tak betul. Iwajah tu maknanya ialah bengkok. Mereka sentiasa mencari kan poin-poin nak menuduh Islam ni dengan Islam tak betul, Islam ni begini, Islam ni tak, mana Islam tak betul lah. Jadi inilah perangai mereka. Nombor satu menghalang. Kalau mereka tak berjaya menghalang, mereka akan mengatakan bahawa mengubah-ubah Islam tu. Jadi apa yang berlaku kan, di sepanjang sejarah kita tengok kan bahawa bila penjajah ni datang ke negeri-negeri umat Islam, mereka apa yang mereka buat? Yang pertama sekali ialah mereka akan cuba murtadkan orang Islam ni. Daripada Islam, mereka murtadkan kepada Kristian ke, kepada apalah kan. Kalau tak berjaya, mereka akan cuba ubah Islam kan, supaya Islam ni menjadi tak betul kan. Tak kira lah dengan sekularismenya, dengan macam-macam cara mereka buat ni kan, untuk menjadikan orang pandang Islam tu sebagai satu benda yang tak betul. Ataupun menjadikan penganut Islam tu berpegang kepada Islam, tapi mereka berpegang kepada Islam dengan cara yang tak betul. Mereka sempitkan Islam sebagainya tu. Kalau sekularisme tu maknanya sempitkan Islam. Kalau Islam tu asalnya ialah secara hidup, akhirnya Islam tu hanyalah menjadi agama saja. Agama ni maknanya ibadat-ibadat yang tertentu. Dan kemudian mereka rasakan menjadikan bahawa Islam ni tak ada dakwahnya. Islam ni hanyalah untuk individu. Itu masalah individu agama ni. Itu semua adalah cara-cara macam mana orang yang tidak Islam ni cuba ubah agama. Jadi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah Ta'ala sebut, dan mereka ini kafir terhadap akhirat. Mereka tak percaya pun kepada akhirat. Jadi apa kita tengok sebenarnya kan, sekarang ni kan, majoriti daripada umat-umat Islam, umat orang yang bukan Islam, mereka ni tak percaya kepada akhirat. Walaupun mereka mengatakan agama ni agama, mereka ni tak percaya. Majoriti mereka tak percaya. Sebab itulah gereja pun kosong, dan mereka ni agama ni hanya menjadi satu benda yang hanya disebut saja. Tapi mereka sendiri tak ada perasaan agama tu. Majoriti mereka pun sebenarnya adalah ateis. Tak percaya lagi kepada Tuhan, tak percaya kepada akhirat dan sebagainya. Mereka sendiri pun kufur dengan apa yang mereka bawa tu kepada agama mereka. Tapi mereka nak supaya kita pun kufur bersama menjadi mereka. Jadi waliyazubillah. Jadi setakat itulah saja insya-Allah hari ini muka surat 223. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang, iaitu muka surat 224. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.